Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini 25 Ramadan. Jadi semalam adalah malam yang ke-25. Tak tahulah kita, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa hari lagi ganjil, hingga 27 dan 29. 2 hari saja lagi hari ganjil, dan hari-hari lain pun kita berusahalah sedaya mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan semalam kita dah cerita tentang surah Al-Qari'ah. Berakhir cerita surah Al-Qari'ah berkaitan dengan huru-haranya hari kiamat. Manusia jadi seperti kelkatu yang berterbangan, gunung-gunung hancur seperti bulu-bulu yang berhamburan, dan kemudian manusia akan ditimbang semua bentuk amalan. Yang baik walaupun sedikit akan dia tengok, yang buruk walaupun sedikit juga dia akan tengok. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang dia redai, dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung surah atau bacaan kita pada hari ini, kita ambil daripada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur dan surah Al-Asr, surah Al-Humazah. Ini insya-Allah kalau ada kesempatan kita baca surah Al-Fil pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan kita dengan amal ibadah. Walaupun sebenarnya sangat sedikit nak dibandingkan dengan orang-orang yang salih yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang datang selepas daripada mereka dari kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Pun begitu kita syukur jugalah walaupun sikit orang panggil nak banding dengan mereka tu, kita ni buat sikit je. Tapi kurang-kurangnya Allah mentaufikkan kita untuk ibadah dan moga-moga Allah menggandakan yang sedikit itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca atau surah yang kita baca ialah surah At-Takatsur.
disebut dalam terjemahan di sini ialah surah bermegah-megah. Dia tulis bermegah-megah. At-takatsur ni di perkataan asalnya daripada kathirun atau kathura, banyak. At-takatsur, takatsara, yatakatsaru ni maknanya buat banyak. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil tafa'ala, taqatala. Dia panggil saling, kalau taqatala ni saling bunuh-membunuh. Tafa'ala ni merujukkan maknanya ada berlaku tindak balas. Bererti manusia ni dalam sifat menghimpunkan harta yang banyak, ada sifat saling berlumba-lumba nak cari siapa yang lebih banyak. Boleh faham tak? Sebab bahasa Arab ni dia punya indahnya dia, bila perkataan tu berubah, akan berubahlah makna dia. Makna asal masih sama, kathura, takathara. Kathura banyak, takathara ni maknanya berlumba-lumba nak bagi banyak. Ala wazni tafa'ala. Jadi Allah Ta'ala menyatakan manusia ni dia ada satu sifat berlumba-lumba nak memperbanyakkan harta. Dan sifat dia berlumba-lumba nak banyakkan harta lah yang menyebabkan dia lalai daripada destinasi dia yang kita sebutkan semalam, iaitu dia lalai daripada hari akhirat. Dan natijah daripada kesibukan dunia itu, mereka akan lupa kepada persiapan menuju kepada hari akhirat. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah, dalam ayatnya, alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh sifat cinta dunia dan berlumba-lumba menghimpunnya kepada kamu dilalaikan daripada ingatan terhadap hari akhirat. Jadi berapa ramai orang yang ingat cerita akhirat semua. Waktu dia pergi kerja cari harta pun ingat akhirat. Yang itulah sifat orang mukmin. Dia tidak dilalaikan daripada cerita akhirat dalam kesibukan mencari harta. Malah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zariyat, cerita tentang orang-orang yang mana terpesong daripada landasan ibadat. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah Ta'ala sebut, berilah peringatan kepada manusia, kerana peringatan itu beri manfaat kepada orang mukmin. Jadi sebaik-baik peringatan ialah ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sebaik-baik peringatan yang kita nak bagi kepada manusia ialah ingatkan dia bahawa tujuan dia hidup sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut setelah daripada ayat itu tentang rezeki. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak berhajat pun kepada mereka untuk bagi aku rezeki. Aku juga tidak berkehendak mereka bagi aku makan, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sedang Allah lah sebenar-benarnya yang memberikan rezeki. Kenapa ada ayat cerita rezeki setelah daripada peringatan ibadah?
Kata ulama, kerana perkara yang paling banyak memesongkan manusia daripada ibadah ialah kesibukan mencari rezeki. Pergi kerja, zuhur jadi lewat, balik kerja, asar pun jadi lewat, setengah-setengah tu maghrib tak siapa lagi di rumah, kena setengah siapa pergi kat jamuk, apa tu qada pula maghrib dengan isyak. Cerita panjang. Kesibukan manusia ni cari rezeki menyebabkan dia ni lalai dan lupa kepada hari akhirat. Jadi kena hati-hati. Allah Ta'ala kata apa? Hatta zurtumul maqabir, sehingga bila kamu akan berhenti sifat tamak halaba ni untuk dapatkan harta, sehingga kamu menziarahi kubur. Makna ziarah di sini maknanya masuk ke dalam kubur. Mati ya. Mati itulah bila akan hilangnya sifat nak kepada harta. Sebelum dia mati, dia nak lagi kepada harta. Itu Allah Ta'ala sebut. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang apa itu sebenarnya harta. Dalam hadis Nabi sebut sifat ni, tamak ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadin min dhahab." Kalaulah manusia ni ada satu lembah daripada emas, nescaya dia nak satu lagi emas. Lembah. Lembah ni mana dia lembah? Lembah Kelang, lembah. Lembah Kelang ni lembah kan? Cuba bayangkan, semua yang ada dekat lembah Kelang ni adalah emas. Masjidnya, rumahnya, kedainya, keretanya, kursinya, jalannya, pokoknya, semua tasiknya. Bayangkan dia ada satu lembah daripada emas, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat manusia ni punyalah nak ke harta. Kalaupun dia dah ada satu lembah daripada emas, nescaya dia nak satu lagi lembah. Tak cukup lagi. Sebab sifat gitu. Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, banyak mana pun harta sebenar-benarnya yang jadi hak kita, apa dia? Yaqulul abdi, kata Rasulullah SAW, yaqulul abdi mali mali. Hamba itu berkata, hartaku, hartaku. Wa innama lahu min malihi thalath. Sedangkan sebenar-benarnya harta dia yang betul, yang sebetul-betulnya harta dia ialah 3. Sibuk duk cari harta. Sebenar-benarnya harta manusia ni hanya 3 je. Yang pertama, ma'akal, apa yang dia dapat makan daripada harta dia. Hak tu hak jadi hak kita, hak kita makan, hak tu hak kita. Tapi setelah makan gimana? Fa'afna, maka dia pun keluar balik sebagai barang rosak. Yang kedua, aulabisa, ataupun benda yang dia pakai. Nah, apa hak benda kita pakai, itulah hak kita. Tapi lepas pakai kita dia apa? Fa'abla, jadi lusuh. Duit ada 10 juta dalam bank. Ada dalam bank, bukan duit kita lagi. Memang harta tu atas nama kita, tapi bukan kita yang akan guna harta tu. 10 juta yang duduk dalam bank tu kita guna semua ke tak? Contohlah, tak usah kata 10 juta banyak sangat duit kita 10 juta. Tak realistik pada kita lah. Mungkin orang tu memang ada 10 juta, tapi kata-kata kita letaklah average 3,000. Dapat gaji 3,000. Gimana 3,000? RM100 pergi ke mana? 200 lah. 200 ke 300 pergi ke minyak kereta. Nah, RM100 pergi ke mana lagi?
nak sebut. Tapi sebenarnya orang punya. Hak ni hantar anak sekolah. Hak ni beli buku. Hak ni beli tiket kapal terbang. Macam-macam kita punya expenses perbelanjaan. Hak betul-betul hak kita ialah hak kita makan, hak kita pakai. Hak kita. Tak? Tu kalau terpakai, kalau tak pakai, punyalah simpan, bangga. Siapa apa? 10 juta dalam bank. Meninggal. 10 juta tu gimana? Habis jadi harta pusaka. Dia guna ke tak guna? Tak guna. Jadi Nabi SAW kata harta ni sebenar-benarnya 3 jenis. Pertama, hak dia makan. Hak tu harta dia. Tapi bila dia makan, keluar sebagian barang yang rosak. Yang kedua, hak dia pakai. Bagaimana? Habis, lepas tu lusuh. Atau kita kata kereta pun dia pakai juga, akhir sekali rosak dan sebagainya. Itulah. Yang ketiga, satu lagi Nabi kata, au tasaddaqa, ataupun apa yang dia sedekahkan. Dia ambil, dia sedekah. Fa'amda, lalu dia telah meletakkan harta itu untuk kekal di akhirat. Wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain daripada 3 itu adalah harta yang akan hilang daripadanya dan dia diambil oleh orang lain. Dia tak guna, dia tak pakai, dia tak sedekah. Dia tak guna duit tu. Dia tak makan, dia tak guna, dia tak sedekah. Duit dia mana? Dalam bank. Duit dalam bank. Ataupun duit dia mana? Dia ada 10 jongkok emas dalam rumah dia. Tak sempat makan, tak sempat guna, tak sedekah. Apa berlaku? Nabi kata, zahibun, duit itu akan pergi dan diambil oleh orang. Jadilah harta pusaka. Bila dah jadi harta pusaka, anak dia guna, nak buat apa ikut suka anak dia. Kadang-kadang anak dia tak dapat pun. Tak apa? Tak guna untuk dia pula. Ada satu kes, ada satu cerita. Seorang qadhi di tanah Arab. Dia cerita benda pelik hak dia jumpa dalam kes lah. Seorang meninggal tak ada waris, tak ada anak. Meninggal tak kahwin, tapi jutawan meninggal tak ada waris. Cari, adalah jumpa akhir sekali hak jenis pupu-pupu dah, jauh dah. Bukan anak saudara, bukan pupu-pupu. Akhir sekali orang ni lah yang dapat sebahagian daripada harta dia. Setelah dia dapat harta tu, maka hakim tu tanya dia, orang ni harta banyak, apa kata kamu keluarkan sedikit harta ni, bagi wakaf masjid ke apa untuk pahala si mati. Jawab di penerima tu, dia kata, aku atas dunia waktu hidup aku tak kenal pun dia. Sebab dia memang jarang kawan dengan kita, mungkin saudara jauh. Takdir Allah hak saudara ni pula jenis dapat duit harta tak ingat pun kepada orang hak tuan asal. Akhir sekali duit tu habis dengan begitu je, tak ada sikit pun kebaikan pergi kepada tuan empunya harta. Banyak dah kes macam tu berlaku. Itulah dia benda yang kita sibukkan. Jadilah ni kalau ada duit, guna. Ada duit, guna. Ayah saya, dia pencen dah. Lah ni bila dia pencen, dia kata, abah tak sedekah duit, nak pergi jalan situ, nak pergi jalan sini, ada sedekah, nak guna duit kita. Bila lagi kita nak guna duit dia tu? Masa ni lah nak guna duit dia? Kata guna. Ada seorang tu dia belah lembu. Dia pesankan anak dia, nanti ayah mati,
lembu ayah ni sembelih lah kalau nak buat tahlil ke nak buat gapo dah, sembelih buat jamu. Anak dia kata, ayah kalau sembelih buat jamu ayah tak boleh makan kalau buat tahlil. Baik ayah sembelih lah ni masa hidup, ayah boleh makan, boleh sedekah kat orang. Ayah dia kata, ya juga. Dia pun sembelih terus, ayah dia pun boleh makan, boleh sedekah pula kat orang. Pasal apa? Sebab kalau kita simpan harta kita berakhir dengan mati ni, tak ada apa. Alhaakumut takatsur. Tapi ramai orang simpan, dia suka tengok akaun dia banyak. Okay? Jadi kalau ada pertama, makan. Belilah makanan. Mahal pun tak apa, sedap nak makan. Tapi jangan membazir. Kenapa? Yang kedua, pakai. Pakailah hak pakai. Nak pakai apa? Beli minyak wangi mahal ke? Tak apa. Beli kereta yang sedap dah lama pakai, kereta second hand, nak pakai kereta baru pula beli. Tapi kalau dah duit banyak sangat, nak pakai banyak mana sangat? Nak makan sepinggan je habis. Tak ada orang boleh makan selori, tak ada. Sepinggan, perut dia banyak tu je dia boleh masuk. Kalau nak pakai kereta sampai 15 biji pun dia naik jarang-jarang. Ada orang tengok kereta dia berpuluh-puluh biji, satu kali setahun naik. Tu je. Habis tu tinggal mana? Tinggal satu lagi, sedekah. Dah tak boleh makan, dah tak boleh guna, sedekah. Orang lah ni kumpul-kumpul ni. Kalau kita kat Taman Maluri sini atau flat, Kuala Lumpur ni rumah mahal nak beli. Tapi bila kita tengok rumah hak orang tak duduk pun banyak. Tanya tuan dia mana? Ada tuan dia. Lepas tu tak beri sewa, tak beri jual. Pasal apa? Harta banyak. Tak ada nak cara harta dia. Jadi kalau orang tu dia fikir tentang hari akhirat, dia tahu Al-Qari'ah semalam, bila sampai cerita hari ni, dia akan sedekahkan harta dia. Pasal apa? Bila dia sedekah, harta tu berpindah dia daripada harta dunia menjadi harta akhirat. Boleh? Jadi pakat sedekahlah. Sedekahlah mana-mana, masjid kita pun boleh, institusi pendidikan pun boleh, pusat zakat pun ada, wakaf pun ada, mana-mana pun boleh. Tapi yang saya kempen ni sedekah kat tahfiz lah. Ada dekat link kuliah kita ni. Kalau boleh tak banyak, RM10 seorang pun pada dah. Kalau boleh RM100 seorang, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya yang akan jadi harta kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata lagi, hatta zurtumul maqabir. Bila sampai dia berhenti bila dia masuk kubur. Bila dia masuk kubur, tak boleh nak harta dia. Kalla saya'lamun. Sesungguhnya jangan sekali-kali begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Sekali-kali jangan, kelak kamu akan ketahui. Kamu akan ketahui apa? Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Apa dia? La tarawunnal jahim. Kamu semua akan melihat api neraka. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu semua juga akan melihat dengan pandangan yang yakin. Beza dengan ilmu yakin dengan ainul yakin. Ilmu yakin ni kita tahu tapi kita tak tengok lagi. Bila dah nampak depan mata, nama dia ainul yakin. Semua orang akan tengok neraka dengan pandangannya yang sebenar. Dia akan tengok yang kita gambarkan berat dahsyatnya api neraka, dia akan tengok. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian kamu akan ditanya pada hari tersebut tentang nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Semua nikmat ni akan ditanya. Sebab tu
waktu kita ni, kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ni dalam surah ni? Sebab bila manusia berlumba nak cari harta banyak, dia kena ingat lagi banyak harta dia, lagi banyak persoalan di hari akhirat. Sebab tu orang miskin masuk syurga lebih dulu daripada orang kaya selama 500 tahun. Dalam hadis Nabi SAW sebut, orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Kenapa orang miskin masuk dulu? Apakah kedudukan dia lebih tinggi daripada orang kaya? Tidak. Dia masuk dulu sebab nak audit dia tu tak banyak. Apa hartamu ada? Sekian. Okey, lepas. Kalau orang kaya mari, apa hartamu ada? Banyak. Harta di Switzerland, harta di Singapura, harta di Hong Kong, harta di Paris. Nak kena cerita belaka. Nak kena declare belaka. Dulu atas dunia tak apa, LHDN tak jumpa pasal simpan di akaun luar negara. LHDN tak jumpa, cari-cari tak ada, pasal dia declare harta dia dalam negara sahaja. Harta dia di luar negara dia tak declare. Jadi cukai dia sikit. Pasal apa? Tak boleh nak teris. Tapi kalau Allah yang jadi auditor, anda agak-agak orang boleh lari ke? Semua harta akan diaudit oleh Allah. Harta dia, rumah dia, kekayaan dia, kerja dia, semua akan diaudit. Atau Allah Ta'ala kata, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari tersebut kamu akan ditanya tentang harta, tentang nikmat. Kata dalam tafsir menyebut sehingga kepada air yang kita minum. Air yang kita minum akan ditanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi makan dengan sahabat Nabi ni, dalam satu riwayat Nabi makan dengan sahabat-sahabat dia dan Nabi suruh sembelih kambing. Nabi kata jangan sembelih kambing yang halub. Halub ni maknanya kambing yang menyusu anak. Jangan sembelih mak kambing yang masih menyusu, kesian anak dia. Jadi Nabi suruh pilih hak tak ada kaitan dengan anak dan juga menyusu. Akhir sekali dia orang makan. Selesai makan, Nabi kata apa? La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya tentang perkara ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju' falam tarji'u hatta asabtum hadza fahadza minan na'im. Tadi kamu keluar daripada rumah, kamu lapar. Keluar dari rumah, jumpa makanan, kamu pulang dalam keadaan kenyang. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu makan. Pak kita, apa dia makan kita? Semua benda makan. Waktu saya kata lah ni, kita ni walaupun kita rakyat biasa lah ni, tapi akhirat nanti audit kita lebih dahsyat daripada raja zaman dulu. Tak faham tak? Apa hak kita dapat nikmat hari ni lebih banyak daripada raja zaman dulu, padahal kita orang biasa. Raja zaman dulu ada kereta sebiji tu, hebat tak mudah dah. Tu mujur kalau ada kereta. Mujur kalau ada kereta. Kalau tak ada, kalau ada kereta satu, tahun 1900 baru masuk kereta 1901 kalau tak silap saya di Malaysia ni.
Kereta pertama masuk, didaftar, di Perak. Jadi dah A, Perak dapat. Kemudian kedua, B, Selangor pula dapat. Ketiga, Kelantan, dapatlah D. Masa mula-mula dulu, baru 1900. Sebelum daripada tu, raja pun tak ada kereta. Kereta kita ada 2, ada 3, ada 4. Padahal kita orang biasa. Rumah raja zaman dulu, besar mana rumah raja zaman dulu? Rumah kayu ada aircon, tak ada aircon zaman dulu. Rumah kita kayu apa, batu lagi, 2 tingkat lagi, setiap bilik ada aircon lagi. Kita akan ditanya oleh Allah dengan nikmat yang lebih berat daripada raja-raja dulu kena tanya. Pasal apa? Sebab nikmat yang kita dapat lagi banyak. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang Allah Ta'ala tanya ni, harta daripada mana dia datang dan ke mana dia dibelanjakan. Yang ketiga, apa yang kamu buat setelah Allah bagi nikmat tersebut. Okay? Daripada mana dia datang, ke mana dibelanjakan, dan apa yang kamu lakukan setelah dapat nikmat tersebut. Ada orang diberi harta, dia kata dia berjuang ke jalan Allah sampai mati syahid. Allah Ta'ala kata bukan, kamu bukan mati syahid sebab aku. Kamu mati sebab nak suruh orang kata kamu hero. Dapatlah title tersebut. Tadi akhirat tak ada apa. Dalam hadis tu juga sebut Allah tunjuk nikmat-nikmat. Allah Ta'ala tanya, setelah kamu dapat nikmat aku ni, apa yang kamu buat? Orang kedua kata, aku baca Quran, aku mengaji ilmu kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala kata kamu dusta, kamu bohong. Kamu baca Quran untuk kata qari, kamu belajar ilmu nak suruh panggil kamu alim. Maka orang dah panggil kamu, hari akhirat kamu tak ada apa-apa. Akan ditanya tentang nikmat, apa yang kamu guna dan apa yang kamu buat daripada nikmat tersebut. Lah ni nak semayang ada masalah kita. Kalau contoh kata, lah ni nikmat yang kita ada ni tuan-tuan, nikmat ni bab ibadat cukup dah. Tak nak jawab dah depan Allah. Orang lain nak buat ibadat, masjid kena kunci kalau di Cina. Masjid kena roboh. Setengah tempat tak boleh azan dengan laungan yang kuat. Di Mesir sekarang ni tak boleh adakan solat tahajud di masjid. Nah, kita lah ni masjid buka 24 jam. Aircon lagi. Kipas punya lah besar, kipas helikopter. Kapek ni Allahu Akbar. Sikit lagi nak tergelai hidung bila kita sujud. Selesa dah ibadat? Selesa. Ada halangan? Tak ada halangan. Pergi pula negeri lain, Afrika, Syria. Orang pergi dekat kemah Turki, kemah anak-anak Syria di Turki. Dia tanya nak apa? Dia kata om dia panggil pak cik lah. Pak cik, kami nak Quran, kami tak ada Quran nak baca. Di Afrika orang hafal Quran masih lagi tulis atas papan. Tok guru baca tulis macam zaman kita dulu tu. Betul tak? Tapi dia baca Quran. Kita punya lah banyak rak tu, atas rak. Bila orang ambil baca? Rumah kita berapa banyak naskah Quran? Ingat Tuhan tak tanya semua tu. Kemudahan ibadat yang diberikan semua, tapi kita malas untuk beribadat. Orang lain terpaksa buat surau, buat masjid, baca pun Allahu Akbar. Pejuang. Belajar ni nak belajar ilmu, nak kalau kuliah macam ni tempat lain, sorry, tak boleh. Di Cina boleh nak kuliah macam ni? Tak boleh.
Nak simpan janggut tuan-tuan, simpan janggut. Simpan janggut ni sunnah kan? Sunnah kan? Di China tak boleh. Orang muda kena cukur janggut. Kita yang boleh ni, kita simpan dah. Orang perempuan dekat Perancis ke apa semua, tak boleh tutup aurat, pakai tudung kena pukul. Di India sekarang ni kalau pakai tudung kena pukul. Tempat kita tak ada pun orang pukul, tapi pakai tutup aurat ada, tak tutup. Kita ni satu tempat yang makmur, sehingga apa bentuk ibadat dalam agama kita tak ada halangan. Buat kerja dakwah bukan mesti masuk tabligh kan. Kerja dakwah ni makna ajak orang kepada agama. Ada orang halang dapat kita? Tak ada. Perlembagaan persekutuan memberikan hak untuk berdakwah hanya kepada orang Islam. Orang bukan Islam tidak ada hak untuk menyebarkan agama dia kepada orang Islam di Malaysia. Tapi kita buat dah kerja dakwah. Dah dia kata ustaz ya kerja dakwah, saya bukan ustaz, jadi bukan kerja saya. Betapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita, yang Allah akan tanya kita. Padahal jiran sebelah kita tu, daripada kita kecil sampai sama-sama tua, dia masih lagi Kristian ke, dia masih lagi Buddha ke, dia masih lagi Hindu ke, tak pernah satu hari pun kita kata, apa kamu kenal sebenarnya Islam tu tentang apa? Bukan kita nak ajak masuk Islam pun, kita nak perkenalkan Islam yang sebenar kepada dia pun tak. Padahal dalam undang-undang tak ada halangan pun kita nak dakwah dia. Saya jumpa kan kita ke orang Arab banyak kan, orang Arab. Saya tanya dia, kenapa kamu pilih Malaysia? Padahal boleh pergi negara mana lain. Boleh pergi ke Eropah, boleh ke Amerika. Kenapa pilih Malaysia? Seorang saudara kita, tapi dia meninggal lah, baru ni dia meninggal sebab Covid. Dia kata sebab bila aku duduk di Malaysia, aku boleh jadi seorang Muslim seperti mana yang Allah perintahkan. Aku bebas mengamalkan Islam di sini. Dia kata, nak duduk di masjid 24 jam, duduk ngaji dia dengan anak dia duduk masjid Mustaqim ni. Ngaji. Ada orang halang? Tak ada orang halang. Akhir sekali orang luar mari guna nikmat hak ada pak kita, kita sendiri duk kata kita tak cukup gula, tak cukup gerah, tak cukup minyak. Nikmat ibadat kita tak guna. Duk sibuk kita politik situ, politik situ. Nikmat Allah bagi belambak-lambak dah. Tuhan akan tanya kita tentang nikmat yang dia bagi. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Banyak nikmat. Nikmat agama lah nombor satu sekali. Cari mana dalam dunia ni, dalam perlembagaan dia tu tulis Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Dekat Nusantara ni Malaysia satu. Indonesia pun tak, walaupun dia majoriti negara orang Islam, tapi dia berpegang kepada Pancasila. Malaysia tertulis dalam perlembagaan. Hak kita. Allah bagi nikmat. Orang-orang dulu tolong fikir. Tapi kita di mana dengan agama itu? Saya kira ini nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya. Bak makan minum jangan cerita lagi lah. Bak makan minum ni, Malaysia ni syurga makanan. Malaysia ni syurga, kalau bahasa kita lah, syurga makanan. Tuan-tuan nak makan gapo ada berlaku. Tamu-tamu duduk di Ampang ni. Duduk Ampang ni, nak makan Korea, situ je. Nasi Arab, situ juga. Nasi kandar, sebelah situ. Hok mari resipi India ada, hok mari resipi orang restoran Cina, situ juga. Nak makan apa kita? Western, ada tepi tu. Western ada, Arab ada, Cina ada, India ada, Korea ada, gapo lagi tuan-tuan nak? Bakso pun ada. Tempe pun ada. Daripada makanan ni siapa sebut besar-besar makanan ada belaka sini. Tuhan tanya kita, tanya apa?
apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Kenapa restoran penuh, masjid tak ada orang? Kenapa stadium penuh, masjid tak ada orang? Tuhan tak tanya, Tuhan tanya. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan memberikan kita hisab, audit yang mudah di akhirat nanti. Man nuqishal hisab udhiba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang audit dia dipersoalkan, maka dia akan diazab. Kalau setakat dia bentang saja, oh kamu ni gini harta banyak ni, ya mengaku, ya. Allah Ta'ala buat apa? Kamu buat macam ni. Oh ya betul, mengaku. Akhir sekali sudah tu settle. Tapi nak settle tu main 1000 tahun juga, bukan kata sikit. 500 tahun orang miskin masuk dalam syurga, orang kaya tak habis lagi audit dia. 500 tahun akhirat esok. Dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya tu dia lepas daripada tu masuk syurga, dia ada sedekah, dia ada zakat, dia ada infak, dia ada wakaf, insya-Allah kedudukan dia lagi tinggilah daripada orang miskin tu. Jadi bukanlah yang maksud masuk pertama tu dia paling tinggi tak. Sebaliknya orang kaya tu ditahan sebab audit dia banyak. Tapi kalau dia lulus, boleh jadi kedudukan dia lagi dalam syurga lagi tinggi kerana dia telah menggunakan harta infak dia pada jalan Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baca ayat ni satu, syarah ni satu pada dia takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu lagi nikmat yang kita tu, satu nikmat kaya, nikmat harta. Satu lagi nikmat yang Allah bagi apa dia? Nikmat masa. Masa. Nikmat juga. Nikmat masa. Masa ni, umur ni Allah bagi tak sama seperti mana Allah bagi rezeki tak sama. Orang ni ada umur 60 tahun, orang ni ada 40 tahun, orang ni 30 tahun, orang ni 17 tahun. Tak sama rezeki dia. Sebagaimana tak sama rezeki, tak sama juga umur dia. Tapi yang Allah Ta'ala nak tengok, dalam umur yang diberikan, apa yang dia buat pada umur dia. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Masa dia yang banyak tu rugi, sia-sia. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali dia guna masa tu yang Allah bagi tu untuk beriman dan beramal soleh. Kalau masa yang dia guna, Allah bagi umur dia panjang, umur dia 100 tahun. Kadang-kadang kita tengok orang non-Muslim ni, kesihatan dia jaga, makan cukup dia jaga, kesihatan dia jaga, umur dia panjang, 90 tahun, 100 tahun, 110 tahun. Okey, apakah umur yang panjang bermanfaat untuk dia? Tak ada manfaat sikit pun. Pasal apa? Selama umur 100 tahun dia tak kenal Tuhan dia. Selama umur dia 100 tahun dia tak pernah beribadah kepada Allah. Beza dengan orang beriman. Walaupun umur dia pendek, tapi dia kenal Tuhan, dia kenal Allah, dia beriman kepada Allah, mati dia masuk syurga. Ada orang dia tak kenal lama pun Islam, baru kenal Islam 1 hari meninggal, masuk syurga. Pasal apa? Sebab Allah nak tengok keadaan kita bila kita meninggal, apakah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala kata, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman,
وعملوا الصالحات dan beramal saleh, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dan dia saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa sahaja dalam hidup dia kerja dia untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nak cari iman dan amal soleh, kena saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya cari ilmu, cari kebenaran, pesan. Dan di saat dia nak mempertahankan ibadat dia, banyak ujian akan datang, lalu dia berpesan-pesan dengan kesabaran dalam melakukan ketaatan. Itulah orang yang hak tak rugi. Tapi kalau umur dia panjang, tak beriman, tak beramal, dia termasuk dari orang yang rugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua nikmat yang manusia kebanyakannya tertipu dengan nikmat ini. Kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat-nikmat ini. Apa dia? Pertama, as-sihhah, kesihatan. Diberi kesihatan. Jadi bila dia sihat, dia boleh buat apa hak dia nak buat. Yang kedua, al-faragh, masa yang lapang. Masa yang lapang. Allah bagi kadang-kadang kita ni hari cuti. Konon-konon tak apalah cuti ni, nak mengaji lah cuti, nak mari tarawih lah cuti ni, nak mari qiyamul lail. Bila hari cuti, tak apalah, banyak benda lain lagi nak buat. Waktu lapang dia tu, dia tak guna dengan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut masa ni penting, nikmat besar. Kalau tak kena guna, dia akan jadi orang yang berada dalam kerugian. Ni hati-hati dan jagalah diri, jangan termasuk dari orang yang rugi. Surah yang terakhir ialah surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Surah pengumpat ni bagi. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat dengan cela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Cela orang tu satu, lepas tu sifat dia duk cerita bab harta je. Dia cela orang, hak dia respect ialah orang yang ada harta. Hak tak kena celaan dia, boleh jadi lagu tu lah. Ataupun yang bukan musuh harta dia, hak tu hak dia tak cela, hak lain habis dia cela. Pasal apa? Sebab harta juga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut allazi jama'a malan wa 'addadah, yang sibuk menghimpunkan harta dan sibuk menghitung-hitungnya harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Sebab apa dia sombong? Dia jadi sombong, dia cela orang sebab dia ingat bila banyak harta itu dapat mengekalkannya dalam dunia. Bahaya. Tiga ni ada kaitan. Takatsur, al-'asr, al-humazah. Cerita bab harta, masa dan kesombongan manusia bila banyak harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia sangka bila banyak harta tu akan mengekalkan dia. Dia akan hidup kekal dengan harta dia. Dia tak tahu ada orang tu cita-cita harta tu banyak. Dia kata aku lepas pencen ni aku nak pergi jalan, macam kita sebut tadi, aku lepas pencen ni nak buat rumah besar lah, aku lepas pencen. Duk fikir duit gratuiti hak dia nak dapat tu. Dapat duit pencen, tak ada setahun meninggal. Ada tak? Ada.
Ada setengah duk plan-plan baru nak pencen, tak pencen lagi, ada 6 bulan lagi nak pencen, meninggal. Harta ni sebenarnya menipu. Kalau kita duk kejar sama, duk sibuk dengan dia tak habis-habis. Tapi kalau Allah bagi, alhamdulillah. Bukanlah ayat ni nak suruh kita ni meninggalkan harta secara total, tidak. Ayat ni nak suruh manusia hati-hati dengan fitnah harta. Yahsabu annama lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahukah itu apakah al-hutamah? Narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah, dan sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Api neraka ni manusia tu duduk dalam kebuk bakar tu sehingga ditutup. Dia punya panah kita tak tahu macam mana. Okey. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kemudian mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hati-hati dengan harta. Bukan tak boleh cari, boleh. Islam menggalakkan kita menjaga harta, mencari rezeki yang halal. Tapi dalam masa yang sama, Islam ingatkan kita akan fitnah harta. Banyak ayat-ayat kalau kita baca surah lain, Allah Ta'ala kata ada orang dia janji dengan Allah waktu dia tak kaya, ya Allah kalau aku kaya aku sedekah, ya Allah aku kaya aku buat benda macam ni, benda kebaikan. Bila Allah bagi kaya, tak ada dah janji dengan Tuhan. Itulah fitnah dia, Jadi kita kena ingat, apa saja Allah bagi kat kita bersifat sementara, kalau kita nak jadikan dia sifat dia kekal, pindahkan masuk dalam akaun akhirat. Tu saja cara dia. Pindahkan harta kita seberapa cepat ke dalam akaun akhirat. Macam mana nak pindah? Transfer. Daripada keadaan dia duduk dalam simpanan dunia, belanjakan dia pada jalan Allah. Sedekah, wakaf, taja anak yatim, taja pelajar-pelajar agama, bagi kepada orang-orang sakit. Banyak hospital-hospital kita orang sakit banyak, jiran tetangga banyak, infak. Ni Ramadan masih berbaki ni, infak. Transfer duit-duit ni, harta kita transfer kepada akaun akhirat. Tak boleh sikit, banyak tak apa. Tak boleh sikit, banyak tak apa. Bukan tak boleh banyak sikit tak apa, tak. Jangan guna istilah tu. Tak boleh sikit, banyak tak apa. Biar apa? Biar kita jadi orang untung di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis 3 surah hari ni, insya-Allah rezeki yang esok kita ni ada. Hari ni hari Rabu ni. Esok Khamis. Esok ngelah dah kali kira. Extend lah 1 hari, hari Jumaat tu, insya-Allah. Kalau sempat hari Jumaat nanti, sempatlah Rabi ku, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.